sejahtera berikut melupakan ringkasan dan perbandingan sistem ekonomi konvensional. Dalam sistem ekonomi konvensional, ia dibahagi kepada sistem ekonomi pasaran bebas, sistem ekonomi perancangan pusat dan sistem ekonomi campuran. Pelajar diingatkan, video ini hanya melupakan ringkasan sahaja. Jadi pelajar diminta membaca sistem ekonomi dengan teliti supaya dapat menjawab esei dengan baik. Okey. Berikut melupakan jadual yang membandingkan sistem ekonomi dari segi ciri ekonomi, antaranya seperti objektif pengeluaran, pemilikan sumber, persaingan, agihan pendapatan dan juga kaedah membuat keputusan. Okay, sebelum kita memulakan, kita fahamkan pasaran bebas ataupun nama lainnya kapitalis ini adalah, kita dalam bahasa kampung kita panggil dia adalah dikawal oleh pihak swasta. Okay, sosialis ataupun perancangan pusat dia adalah dikawal oleh satu pihak saja, iaitu kerajaan. Okay. Dan sistem ekonomi campuran dia adalah terdiri pada pihak swasta dan juga kerajaan. Okay. Kita cuba telitikan dekat objektif pengeluaran. Bagi pasaran bebas ataupun kapitalis, dia adalah mengutamakan objektif persendirian. Maka dia adalah berobjektif memaksimalkan keuntungan. Okay, memaksimalkan keuntungan. Dalam sistem ekonomi sosialis pula, dia adalah mengutamakan kebajikan sosial, iaitu kebajikan rakyat. Manakala dekat dalam sistem ekonomi campuran, pihak swasta adalah bertujuan memaksimalkan keuntungan. Manakala kerajaan pula akan memaksimalkan kebajikan rakyat, iaitu dari segi menyediakan barang awam. Ciri kedua dari segi pemilikan sumber. Dan sistem ekonomi pasaran bebas, dia adalah dimiliki secara bebas oleh pihak swasta. Dalam sistem ekonomi sosialis, dia adalah dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan. Dan campuran pula adalah dimiliki oleh pihak swasta dan juga kerajaan. Dari segi ciri persaingan. Dalam pasaran bebas, dia adalah bebas memiliki sumber, maka dia terdapat ataupun dia ujuk persaingan dalam kalangan faktor. Dalam sistem ekonomi sosialis, oleh sebab semua pemilikan sumber adalah dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan, maka ia tidak ujuk persaingan. Dalam sistem ekonomi campuran pula, kerajaan akan campur tangan untuk menggalakkan persaingan sehat, iaitu berarti pihak swasta bebas bersaing tetapi kena mengikut undang-undang ataupun peraturan. Okay. Dari segi agihan pendapatan, pasaran bebas adalah ditentukan oleh mekanisme harga, iaitu interaksi permintaan dan penawaran. Sosialis adalah ditentukan oleh kerajaan sepenuhnya, iaitu kerajaan akan agihkan kepada rakyat secara sama rata. Dan sistem ekonomi campuran pula adalah diagihkan melalui sistem pencukaian dan subsidi. Dan kaedah membuat keputusan dalam sistem ekonomi pasaran bebas adalah ditentukan oleh mekanisme harga, iaitu interaksi permintaan dan penawaran. Sosialis adalah ditentukan ataupun dibuat keputusan sepenuhnya oleh kerajaan. Campuran pula adalah ditentukan oleh pihak swasta dan juga kerajaan. Jadual ini adalah menunjukkan sistem ekonomi mengatasi masalah asas ekonomi. Masalah asas ekonomi dibahagikan kepada 4, iaitu apakah yang hendak dikeluarkan, berapa banyak dikeluarkan, bagaimana cara dikeluarkan, untuk siapa dikeluarkan. Apakah yang hendak dikeluarkan dalam pasaran bebas? Jenis barang adalah ditentukan oleh permintaan pengguna. Dalam perancangan pusat, jenis barang adalah ditentukan oleh Badan Perancangan Ekonomi Kerajaan. Dalam campuran pula, jenis barang ditentukan oleh permintaan pengguna dan kerajaan pula akan menghasilkan barang awam yang tidak dihasilkan ataupun tidak dikeluarkan oleh pihak swasta. Berapa banyak barang hendak dikeluarkan dalam pasaran bebas adalah bergantung kepada interaksi permintaan dan penawaran. Interaksi permintaan dan penawaran dapat menentukan harga dan kuantiti barang yang hendak dikeluarkan. Jadi, berapa banyak barang hendak dikeluarkan dalam pasaran bebas adalah bergantung kepada interaksi permintaan dan penawaran. Jumlah barang yang hendak dikeluarkan dalam perancangan pusat adalah ditentukan
dalam sistem ekonomi campuran pula, ia ditentukan oleh bagi pihak swasta ditentukan berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran. Bagi kerajaan pula adalah bergantung kepada maklumat yang ingin dicapai. Bagaimana cara dikeluarkan bagi pasaran bebas? Kaedah pengeluaran yang paling cekat dan kos yang paling minimum akan digunakan supaya dapat memaksimumkan keuntungan. Bagi perancangan pusat, ia adalah ditentukan oleh kerajaan, bergantung kepada maklumat kerajaan. Bagi sistem ekonomi campuran, bagi pihak swasta, ia adalah cara yang dikeluarkan adalah bergantung kepada mekanisme harga faktor pengeluaran, iaitu boleh kaedah pengeluaran yang paling cekat dan kos yang paling minimum. Bagi kerajaan, dia bergantung kepada jumlah hasil dan juga maklumat kerajaan. Untuk siapa barang dikeluarkan dalam pasaran bebas adalah bagi mereka yang mampu beli. Perancangan pusat adalah adil kepada rakyat secara samerata. Bagi sistem ekonomi campuran, pihak swasta akan menghasilkan kepada mereka yang mampu beli, kerajaan pula akan hasilkan kepada orang ramai secara percuma ataupun bayaran minimum. Berikut merupakan ringkasan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam, ciri sistem ekonomi Islam dibahagi kepada 6 yang utama. Objektif pengeluaran bagi sistem ekonomi Islam adalah untuk mendapat keledaan arah mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dari segi pemilikan sumber, semua rakyat ataupun semua manusia adalah bebas memiliki, tetapi kena bersifat hara. Dan rakyat hanya merupakan pemegang amanah sahaja. Ciri yang ketiga dalam sistem ekonomi Islam adalah ekonomi tanpa riba dan spekulasi. Riba dan faedah dalam sistem ekonomi Islam adalah halal. Dari segi persaingan, sistem ekonomi Islam ada galakkan persaingan yang sihat, iaitu perlu secara adil dan sesama. Dari segi agihan pendapatan, ia adalah diagih secara rata melalui sistem zakat. Kaedah membuat keputusan dalam sistem ekonomi Islam adalah melalui mekanisme harga dan pihak kerajaan pula memastikan rakyat menikmati keperluan asas. Hari ini setakat ini saja.